tentang kepentingan perpaduan dalam agama. Ini satu prinsip yang memang diwajibkan dalam agama, diwajibkan, diperintah dan diwujudkan prinsip-prinsip supaya diikut untuk perpaduan itu dicapai. Diberikan janji-janji, ditunjukkan kebaikan-kebaikan, dan berkaitan dengan itu ditunjukkan bencananya kalau perpaduan ini tidak dicapai. Antara kenyataan Qurannya ialah a'udzubillah, saya beri terjemahan, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Maknanya itu wajib. Kemudian ayat Quran yang selalu kita baca, surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin bersaudara. Saudara artinya bersatu padu lah, sebab saudara ni memang natural dia bersatu padu. Kemudian ayat yang selalu disebut tu bermaksud, dia bermula dengan wadhkuru ni'matallahi alaikum, hendaklah kamu ingat nikmat Allah kepada kamu waktu kamu bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Kemudian Allah cantumkan hati kamu, maka jadilah kamu bersaudara dengan kurnia Allah dan dengan rahmat Allah. Walhal kamu berada di jurang neraka, kemudian Allah selamatkan kamu daripadanya. Ya, ayat itu artinya pentingnya perpaduan ni, sampai peristiwa bangsa tu bersatu tu kerana agama tu diperintah supaya kita ingatkan balik kepada peristiwa yang keramat tu. Kalau bangsa Arab, peristiwa orang Madinah bersatu padu. Kalau kita orang dunia Melayu bersatu padu sewaktu orang Islam berjaya dan dia ada pemerintahan yang teratur tersusun, adalah perompak-perompak laut tu. Tapi pada prinsipnya tamadun kita ada. Dan Ibnu Khaldun meletak ini sebagai asas kejayaan dalam satu bab kitab mukaddimahnya, yang bermaksud seruan kepada kebenaran agama, termasuk kebenaran apapun, tidak akan berjaya tanpa perpaduan dalam bangsa. Disebutnya perkataan tu asabiyah, iaitu asabiyah positif. Tapi orang kita kadang-kadang bila dia tidak cermat, dia tak setuju asabiyah, dia terjemah asabiyah yang secara am. Jadi yang positif pun dia hapuskan ke semua. Dengan itu faedah daripada ajaran Ibnu Khaldun tentang kekuatan tamadun dia tak dapat. Itu yang sebabnya maka saya sedang selalu bercakap tentang penting orang kita mengambil teks Ibnu Khaldun itu sebagai satu daripada teks-teks arus perdana yang mesti dipelajari dan dihadam oleh orang kita. Dan di akhirat, na'udzubillah, orang yang menyebabkan perpecahan ini akan binasa dan azab. Jadi inilah ringkasnya. Jadi kita apatah lagi dalam negeri Malaysia, kalau kita hendakkan kepada satu Malaysia, maka golongan yang ramai, majoriti ini perlu menunjukkan contoh bahawa satu Malaysia itu boleh dicapai. Contohnya kita, sama kita boleh jayakan satu Malaysia ini walaupun ada beberapa perbezaan. Kemudian kita boleh ajak orang lain bersama dalam satu Malaysia itu. Tapi kalau orang Islam kita tidak mampu menjayakan perpaduan ini, bagaimana kita nak yakinkan pihak lain bahawa paduan boleh kita capai? Dan kalau golongan majoriti tak berjaya untuk mencapai perpaduan dan program dia pun tak berjaya, kalau program majoriti tak berjaya, mana boleh program dalam bangsa akan berjaya?
Takkan program golongan minoriti akan menentukan kesemua perkara. Dalam sejarah tidak pernah berlaku. Dia mesti golongan majoriti bersama dengan minoriti untuk menjayakan program dalam bangsa dan tamadun. Dan ini kritikal bagi kita. Ya, kita perlu bersatu padu. Dalam politik tak semesti dalam satu parti. Tetapi mana kita kembali kepada politik dalam erti yang ada dalam buku-buku teks. Bukan yang Bismarck punya atau yang apa namanya Machiavelli punya. The Art of the Possible, seni tentang serba boleh. The End Justifies the Means, matlamat menghalalkan semua cara. Itu bukan politik kita. Politik kita sebagaimana Al-Ghazali katakan ialah menyatu padukan orang bermuafakat mencapai cita-cita yang mendatangkan kebaikan bersama. Perkataan ta'alluf, perkataan ijtima'. Ta'alluf makna kita rapat hubungan dan kita bertemu dan bermuafakat. Dan jangan mengamalkan budaya politik murahan. Itu serius saya sebut tu. Politik murahan ni maknanya politik menyebarkan gelaran-gelaran yang mempunyai erti yang negatif, tapi tidak betul. Dari segi ilmiahnya palsu, tapi membawa kesan yang sangat parah. Kalau saudara izinkan saya nak sebut sekarang. Antaranya dalam saya ceramah kepada beberapa profesor di hadapan Profesor Kanan di ISTEC pun saya sebut bahawa ni, depan pensyarah UIA pun saya sebut, iaitu misalnya orang menuduh bahawa ulil amri dalam Malaysia ini mengamalkan sekularisme. Saya ulang tu ayat tu sebab perlu. Orang menuduh sudah berapa tahun, termasuk orang cerdik, bahawa ulil amri atau pihak berotoritas Malaysia melaksanakan sekularisme. Mungkin barangkali selepas mereka membaca buku Syekh Yusuf Qaradawi atau buku Syed Nagib, lalu dia pun barangkali menuduh bahawa kerajaan atau ulil amri mengamalkan sekularisme. Itu pada saya menunjukkan bahawa dia tidak mengambil ta'arif sekularisme itu daripada punca yang asal, punca yang otentik, bukan yang dihurai-huraikan oleh orang kemudian diambil sebagai satu fakta yang tak boleh dipersoalkan lagi. Misalnya kalau dibenarkan saya sengaja nak ambil daripada buku sekularisme yang paling pokok, paling fundamental di barat yang mencetuskan falsafah sekularisme itu ialah Holyoake atau Holyoake. Bukunya itu bernama Principles of Secularism. Buku tu Principles of Secularism yang diterbit kepada tahun 1870 di London. Dalam bab ketiga dia memberi ta'arif sekularisme. Saya tak baca Inggerisnya, saya akan terjemah Melayu terus ya. Misalnya sebab mustahak ni, orang yang bercakap tentang sekularisme bila kita tanya biasanya dia tengok kamus Arab, Inggeris, kamus Arab, Inggeris, kamus Inggeris, Melayu. Itu saja. Kadang-kadang makali habis-habis Encyclopedia Britannica. Misalnya sekularisme ialah penelitian tentang bagaimana mempromosikan kemaslahatan manusia dengan perkara-perkara benda.